Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya muliakan tuan rumah, Tuan Haji Mat Syah, serta ahli keluarganya, dan juga tak lupa saya lupakan seorang Fathul Habaib dan juga para asatizah, alim ulama yang hadir dalam majlis ini. Dan saya mengucapkan jazakumullah khairan jazak kerana sudi menjemput saya untuk mengisi salah satu daripada program yang sangat baik ini. Jadi saya tajukkan tajuknya ni, iaitu tuan rumah kita berhajat, dengan tajuknya iaitu zikir selepas solat, kelebihan zikir selepas solat, dan tentang kunut sembahyang subuh. Ini tajuk kontribusi juga, dan taklah kontribusi, tapi tajuk ni hanya kita nak mengambil pencerahan dan juga pandangan para ulama tentang hadis-hadis ataupun tentang hukum yang berkaitan dengan zikir selepas solat, dan juga kelebihan-kelebihan zikir itu yang perlu diutamakan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada menceritakan sendiri hukum hukum tentang berzikir dan sebagainya. Tapi ala kulli hal, kerana agama ini terbina dengan nas, kerana agama ini terbina dengan orang putih sebut substance, iaitu dengan ada dia punya dasar dia, iaitu Al-Quran dan hadis. Maka sebelum diamalkan itu sesuatu, maka tahulah juga di mana punca amalan tersebut, merupakan tanggungjawab pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma jadi masalah kita pada hari ini, orang telah ambil berat masalah, kita boleh katakan masalah khilafiyah, masalah perselisihan pendapat ini, sehingga menyebabkan sebagian orang Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kerugian, menyebabkan mereka langsung tak beramal dan sebagainya. Oleh kerana mengambil sikap berhati-hati dalam mereka nak beramal, yang kononnya dikhawatiri takut hadis-hadis tersebut, hadis-hadis yang maudhu' dan sebagainya, maka menyebabkan pada hari ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh daripada zikir, jauh daripada selawat, yang menyebabkan tidak ada pembentukan rohani yang baik, yang menyebabkan berlaku perpecahan di kalangan umat Islam. Dia ala kulli hal, kerana zikir ini dan wirid merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, hendaklah kamu mengingati Allah, iaitu berzikir zikran katsira, satu peringatan zikir yang banyak. Maka Allah hantar sebutkan situ az-zikran, Allah tak sebut az-zikra. Allah sebutkan, Allah datangkan kalimah zikra. Zikra ini dalam maksudnya nakirah, maksudnya kalau dalam bahasa Arab, nakirah iaitu bersifat umum, dengan pelbagai-pelbagai, yang mana lafaz itu boleh mengingatkan kita kepada Allah, maka yajuz, maka harus bagi kita untuk berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah tak menyebutkan di situ, kalau ditambahkan alif lam, maka dia jadi ma'rifah. Bila jadi ma'rifah, maka dia menjadi satu khusus pula, bukan umum. Seperti mana contoh hadis kita ambil, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Laisa, Allah Ta'ala kata dia tak seumpama syai'un, tak seumpama dengan sesuatu pun.
maka ahli lughah dan juga mufassirin mengatakan syai'un itu iaitu nakirah, dia bersifat umum muslimin muslimah. Syai'un ni tiada sesuatu, maknanya masih Allah, selain daripada Allah, itu iaitu Allah tak sama selain daripada iaitu makhluk. Maknanya sifat makhluk itu tak boleh diumpamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tak berbuat alif lam. Kalau dia buat alif lam, laisa kamitsli asyai'un, maka kalau ditambah alif lam, maka Allah Ta'ala ada benda yang dia boleh disifatkan manusia, ada benda yang dia tak boleh sifatkan dengan makhluk. Cuba Allah Ta'ala sebutkan alif lam, buang alif lam. Begitu juga hadis Nabi SAW di riwayat Bukhari mengatakan bahawa sungguhnya may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebaikan, dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebaikan. Khaira itu matan hadis tersebut dia tak berbuat alif lam, dia buang alif lam itu, maka dia bersifat umum. Maknanya barang siapa yang Allah Ta'ala nak beri segala kebaikan, tidak ada hijab bagi Allah Subhanahu wa taala nak beri kebaikan itu, Allah Ta'ala akan pandaikan orang itu dengan agama. Itu Allah Ta'ala, itu peranan nakirah dalam maksud bahasa Arab. Maka ya allazina amanu zkurullaha zikran katsira, terlalu banyak zikir-zikir yang Allah Subhanahu wa taala suruh mengingati dia. Dia ada zikir itu satu lafaz yang umum. Sebab Profesor Dr. Halim Mahmud dalam kitab dia Fazkuruni Azkurkum, dia pecahkan lagi bahawa yang zikir itu di bawah ni banyaklah tuan-tuan, selawat, tasbih, lagi apa, tahlil, itu termasuk dalam zikir. Maknanya apa sahaja istilah-istilah yang membawa kita kepada mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu dinamakan zikir. Faham tak kata tuan-tuan? Itu mukadimah dia lah, supaya kita kerana ilmu ini, para ulama kita mereka tabahur fil ilm, mereka sangat luas ilmu mereka, bukanlah ilmu dia setakat macam gitulah pada hari ini tuan-tuan. Kemudian kita terus lagi mengatakan bahawa zikir, mahu zikir ini terlalu banyak fadilat dia, kerana hubungan di antara orang itu, sebagian ahli arifin mengatakan, dalam Manhajus Sawi disebut tuan-tuan, bahawa sungguhnya di antara penyebab orang itu cepat dia sampai kepada Allah, di perjalanan kerohanian dia itu ada zikir, ada zikir di sana. Ada satu zikir yang khusus bagi dia menyebabkan orang ini sampai dia kepada Allah. Ada zikir yang dikata para ulama sebagian arifin mengatakan bahawa dia merupakan tangga makrifat, merupakan tangga-tangga kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa zikir ini maka kita tak boleh sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kisah Isra dan Mi'raj, Allah mulakan subhanallazi asra bi 'abdihi. Perjalanan Isra Mi'raj itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mula dengan tasbih subhanallazi asra bi 'abdihi. Maknanya apa, kita ni nak bertemu dengan Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj terkenal dengan simbolik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan itu Allah letak sebagai simbolik kepada umat dia besok. Apa yang ada untuk kita menuju kepada Rabbani, kepada ketuhanan, apa yang perlu kita buat. Terlalu banyaklah tuan-tuan. Kita pun dah dengar mungkin ceramah Isra dan Mi'raj. Jadi muslimin dan muslimat rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fadilat zikir ini banyaklah. Di antaranya Allah sebut dua kalimah yang khafifatani fil lisan, sahilatani fil mizan, wa habibatani ila rahman. Dua kalimah yang ringan, dua kalimah yang ringan, dua kalimah yang ringan, yang mudah disebut tapi sangat berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar besok. Dan dua kalimah ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Hadis sahih. Maka dimasukkan dalam, sebab dalam ratib tu tuan-tuan, ratibul hadrat dan sebagainya, ratib tu peranannya ialah sebagai memudahkan kita untuk berzikir kepada Allah SWT. Itu je. Adapun ratib itu
nama dia Ratibul Al-Haddad, Ratibul Attas, itu adalah satu sandaran kepada orang yang mengumpulkan ratib itu. Adapun isi kandungan ratib itu, saya boleh kata hampir kesemuanya zikir-zikir itu dinaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia diambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap boleh buka boleh buka syarah kepada Ratibul Haddad. Bagaimana dia ada nas dia. Bukanlah Ratibul Haddad satu perkara yang salah, tidak. Untuk kita dibacakan, itu hanya nama saja. Tapi yang terlebih penting bagi kita, bagaimana kita nak muadzib, iaitu tekun dalam kita berwirid sebenar. Tapi ramai orang sibuk dengan sibuk dengan konten dia tu, nama dia. Ramai orang meninggalkan amalan zikir tersebut. Ini masalah kita pada hari ini. Jadi kita kena faham sesungguhnya bahawa tadi kita baca salat zikir itu berat, ringan di mulut, tapi berat di sisi timbangan Allah, dan menjadi dua kalimat menjadi kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Maknanya kita baca subhanallah bihamdihi, dibaca, itu pun dah memberatkan timbangan kita besok. Apa lagi? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Darda beritahu dalam hadis, riwayat Tirmizi mengatakan bahawa sungguhnya Nabi sebut, ala adullukum khairi a'malikum. Nakkah aku tunjukkan pada kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu satu amalan yang baik bagi kamu. Wa azkaha fi malikikum, Nabi sebut, wa arfa'iha fi darajatikum, wa khairul lakum min i'ta'i dhahab wal wara, kata Nabi, iaitu yang mana lebih baik dia dalam mensucikan kamu, yang mana dia amalan ini menaikkan darajat kamu, yang menaikkan darajat kamu. Dan juga Nabi sebut bahawa amalan ini lebih baik daripada pemberian emas dan perak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kata, khairul lakum min an talaqaw aduwikum wa tadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu wa ma dzaka ya Rasulullah. Maka disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam zikrullah azza wa jalla. Nabi sebut, Abu Darda sebut, Nabi SAW sebut pada Abu Darda, yang mana benda amalan ini lebih baik apabila kamu bertemu dengan musuh kamu, kamu memenggal kepala dia, dan musuh kamu itu memenggal kepala kamu. Kamu ditanya oleh para sahabat, wa ma zaka ya Rasulullah, apa benda itu ya Rasulullah, apakah amalan itu ya Rasulullah? Zikrullah azza wa jalla, iaitu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ditambah riwayat Tirmizi lagi, ditambah lagi apa kita panggil, Muaz bin Jabal kata, dia kata, ma syai'un anja min azabillah min zikrillah. Tidak ada sesuatu pun yang bebas dia daripada azab Allah dengan apa? Dengan zikrullah. Maknanya dengan zikrullah itu dapat membebaskan kita daripada azab api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Itu banyak fadilat muslimin dan muslimat. Banyaklah fadilat dia yang kita rasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis Nabi, dalam hadis sahih, dalam kutubus sittah, sunan sittah, menyebut kelebihan zikir yang terlalu banyak. Al-muhim, muslimin muslimat, yang penting sejauh mana kita beramal dengan zikir tersebut, dengan tahlil la ilaha illallah pagi, petang, siang, malam, sama ada zikir itu perlahan atau zikir putus nyaring. Apabila kita kata lepas salat, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir lepas salat? Satu hal, itu satu benda. Kemudian berzikir itu pula nyaring ke ataupun senyap, itu pun satu hal juga tentu. Bukan satu hal lah, sebenarnya dia tak ada hal pun, tapi orang buatkan jadi hal, itu masalah dia. Jadi dia masalah kerana ini fitnah bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana ini nas hadis Quran dipermainkan, maknanya dipertaruhkan dalam nak kepentingan peribadi, bukan kepentingan agama, bukan kepentingan ahli sunnah sangat, tapi kepentingan diri sendiri. You tak jujur dengan dalil, you tak jujur dengan nas, you tak jujur dengan Quran, you tak jujur dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ke mana you nak bawa umat ini? Kita bawa umat ke mana sebenarnya? Ke arah siapa sebenarnya?
ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tak boleh juga. Nak bawa ke mana? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nak bawa ke Nabi tak boleh. Bukan nak bawa, tak boleh, maknanya tak boleh lalu Nabi, mesti lalu Allah terus. Itu saya tak mampu lah. Kalau hari ni orang boleh perjalanan kerohanian dia nak main dia sendiri dengan Allah, syak sendiri dengan Tuhan dia, meninggalkan Nabi, meminggalkan Nabi, letak Nabi, sangkut Nabi dekat tiang rumah tu. Meminggalkan Nabi. Saya nak Allah je, Nabi tak apa. Nabi lain kali lah. Tak akan jumpa Tuhan, jumpa hantu lah. Kerana apa? Kerana tarikul ibadah, cara ibadah itu hanya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zahirnya dan batinnya ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh mana-mandai kita sendiri, tuan-tuan. Itu dah satu hal lah. Yang satu hal lagi yang menyebab masalah lagi apabila mereka berjalan sendiri, tuan-tuan. Berjalan sendiri. Tahu Taman Seri UK, saya pun pergi kat guide, tuan-tuan. Dah tahu dah ada apa? Ada apa? Ada alamat tu. Buka pintu, tanya guard tu. Guard tu dia daripada terus saja tuan, terus dia. Saya dah tahu dah nampak bagi kopiah, saya dah tahu dah mana nak pergi. Saya nak pastikan betul ke tidak. Nampak tuan-tuan. Tak tahu jalan, tanya. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallazi. Sikitlah tuan-tuan, ni Mi'raj belum habis lagi kan. Kita pun belum turun pada Mi'raj lagi ni. Semua dengar sama Isra Mi'raj penuh minggu ni. Isra dan Mi'raj Nabi subhanallazi asra bi'abdihi. Itu maksudnya Allah yang memperjalankan hamba-Nya. Itu bi'abdihi itu dipanggil ba itu ba musahabah. Dalam nahwu dipanggil ba musahabah. Ba musahabah ini maknanya Allah Subhanahu wa taala beritahu bahawa sungguhnya ba musahabah ini iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam berisra dan Mi'raj dengan Allah, satu. Yang keduanya Nabi Isra Mi'raj dengan ilmu Allah. Yang kedua dengan petunjuk Allah. Yang ketiga last sekali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Bukan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Tapi Allah nak tunjukkan bahawa sungguhnya orang adatnya, sunnahnya alam ni, kalau kita tak tahu jalan, kalau kita tak tahu mana nak pergi tempat tu, pastilah kita ada penunjuknya. Maka Allah hantar Jibril dan Mikail tunjukkan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Simbolik dia, orang yang nak menuju pada Tuhan, dia mesti ada orang guide. Kalau sendiri-sendiri ni, bagi tu Makdi, saya bukan begitu pun Makdi, saya pergi jauh taman dia pergi, tuan-tuan. Jadi perjalanan itu Allah saja letak Jibril dan Mikail supaya apa? Menunjukkan pada umat ni, kita semua Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nak berjalan menuju Tuhan kita, kita kena ada orang bimbing kita. Jadi bagi orang yang rasa dia boleh berjalan sendiri tanpa guru, tanpa apa, boleh faham Quran dan hadis, you jalan sendirilah. Tapi bagi kita yang tak tahu, kita ni macam saya tuan-tuan, yang tak apa nak siap ni, Allahu akbar, kuliah subuh pun lambat ni tuan-tuan, terlambat bangun tuan-tuan. Nak mengajar jalan sendiri, tak boleh. Bagi saya sendiri, saya tak boleh. Saya perlu satu doktor yang sentiasa saya ada refer dia kalau saya sakit. Siapa dia guru kita? Ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah letak Jibril dan Mikail supaya menunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ulama bagi tahu ba itu dalil mengatakan bahawa sungguhnya kalau Mikail dengan Jibril pun tak ada, maka Allah boleh memperjalankan Nabi sendiri tanpa Jibril. Kerana Isra dan Mi'raj itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tuan-tuan. Jadi zikir lepas solat ni adalah nas dia, adalah dalil dia. Jangan teruk sangat tuan-tuan sampai cakap tak ada. Itu satu benda yang terlalu terlalu teruk sangat tuan-tuan. Habis Masjid Malaysia ni yang saya rasa yang Nabi kata tak ada tu, soalan tak ada dalam nas. Jangan macam tu. Bila ada sebut ada, bila tak ada sebut tak ada. Sebab dalam kaedah usul dia kata apa? Apa-apa saja yang disabit dalam nas, dia ada dalam nas, dia ada. Disebut oleh riwayatan yang berbagai-bagai. Walaupun yang riwayat itu bukan Bukhari dan Muslim, tetapi yang riwayat itu daripada Daruqutni, daripada Bahaki, daripada Nasa'i dan sebagainya, Ashabus Sunan, selain maka dia dipakai kerana dia dinaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dalam Quran. Maka tak boleh kita nafikan. Maka kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam Bukhari ada tuan-tuan, dia kata kuntu a'lam, sungguhnya aku mengetahui, aku ketahui yang sarifun nas, manusia dalam Masjid Nabawi itu habis solat dia,
Dengan apa? Dengan idza sami'tahu. Idza sami'tu. Dengan apa? Dengan apabila aku mendengar mereka berzikir. Itu para sahabat berzikir. Bila dia nak keluar, dia dengar, dia tahu dengan solat tu dah habis, Nabi dah habis solat dia dengan para sahabat. Dengan apa? Dengan bunyi zikir. Maknanya zikir tu kuat. Zikir tu kuat. Maka ini ulama Syafi'i berpandangan bahawa zikir nyaring itu diharuskan. Satu, diharuskan. Dan tak ada masalah. Kerana Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu beritahu dia. Maknanya kuat zikir para sahabat dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada hadis lain yang Sa'ad bin Malik sebut bahawa kata Nabi sebaik-baik zikir iaitu secara senyap. Sebaik-baik rezeki kata Nabi yang mencukupi. Maka bertembung di antara dua nas. Bertembung di antara, tuan-tuan kalau tak faham buat faham lah ya. Tuan-tuan kalau tak faham, yang last ni betul dah senang ni. Jadi boleh zikir habis cerita. Tapi nak ceritakan bahawa sungguhnya bukanlah agama ni, bukan ulama yang reka, tuan-tuan, astagfirullahalazim. Bukan direka agama ni nak cerita. Bukan semua kita pada hari ni reka benda tu, tak. Nanti saya nak cerita tu, tuan-tuan. Jadi apa nama? Dah lupa dah tadi. Lepas tu jadi bila bertembung nas, Imam Nawawi ambil hal ni. Imam Nawawi bila bertembung nas tu, dia dalam kaedah dia, kalau nas bertembung dalam usul fiqh, nas bertembung dalam satu masalah. Contoh kita tadi masalah zikir. Masalah zikir ada bertembung ni antara, ada hadis sahabat dengar zikir itu nyaring. Ada hadis sahabat itu dengar hadis tu Nabi baca, Nabi kata zikir yang terbaik zikir secara senyap. Bertembung dia. Bila bertembung macam ni, bertembung maka ada 4 kaedah yang disebut oleh ulama usul. Pertama sekali dia panggil kaedah al-jama', iaitu dia mana dibuatkan satu keputusan, gabungkan dua makna hadis ni, maka dia akan lahir satu keputusan. Yang kedua, digunakan kaedah nasakh dan mansukh. Maknanya kalau ada hadis lain datang yang kemudian lebih kuat pada hadis tu, maka hadis tu batal, tak pakai. Yang ketiga, hadis dipanggil tawakuf. Tawakuf maknanya kita panggil tawakuf dulu hadis tu, kita nanti dulu kita tengok dia punya kita panggil periwayatan hadis tersebut. Di sudut ilmiah ni mana yang lebih kuat. Faham tuan-tuan? Yang mana lebih kuat hadis tersebut, maka dilihat. Tapi kaedah zikir ini diambil khusus oleh Imam Nawawi dengan guna kaedah al-jama', iaitu menyatukan maksud zikir sir dan zikir nyaring. Apa kata Imam Nawawi rahimahullah maksud kedua hadis ni? Kata Imam Nawawi, barang siapa yang zikir, kalau zikir ini itu dia takut zikir itu mendatangkan riak pada dia, mendatangkan supaya orang lihat apa yang dia buat itu, maka kata Imam Nawawi rahimahullah, wajib bagi dia zikir secara senyap. Tapi bagi orang yang nak zikir nyaring supaya bertambah khusyuknya, supaya syiar kepada orang, supaya orang menggalak sebagai targhib kepada orang, supaya orang minat kepada zikir, supaya orang tertarik kepada zikir, maka kita Imam Nawawi rahimahullah sunat dia nyaring. Sunat dia nyaring. Kalau kita bebas daripada sifat mazmumah ketika kita zikir, iblis tuan-tuan ketika dia zikir pun ada sifat tak baik juga. Subhanallah, padahal sebut nama Allah riak lagi, astagfirullah. Tapi kita senyap, kata Imam Nawawi senyap. Tapi kalau kita zikir kuat dan kita khusyuk, kita apa, maka kita harus kita berzikir. Sebagai para fuqaha Syafi'i kata, kalau niat nak mengajar, tapi memang ramai, saya rasa ramai lagi kot sahabat-sahabat kita, jemaah kita yang tak hafal zikir. Betul tak hafal zikir ni ramai lagi kan. So 20 tahun baca Ratibul Haddad, dia tak hafal tuan-tuan. Masing-masing. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah, kebanyakan fuqaha Syafi'i beritahu, maka disunatkan untuk diajarkan, maka imam ataupun orang yang memimpin zikir tersebut nyaringkan sedikit supaya jemaah-jemaah ini boleh ikut. Itu kita. Itu sempur dah dia, tuan-tuan datang dah pucung nak cerita dalil ni tak habis-habis.
Itu cerita dah. Semput dah dia tuan-tuan. Kita dah nak cerita. Pasal benda dah ada. Dah maktub dalam kitab sirah, kitab fiqh dan sebagainya, kitabul hadis. Dah ada, tapi pada zaman ni tak tahulah siapa yang menyungkil keluar balik. Ya. Kalau nyungkil keluar balik berbaja tak apa. Ada kadang beracun, ada kadang itu masalah. Masalah kita pada apa ini. Jadi orang yang kita sudah lah tu ya. Jadi itu cerita zikir nyaring dan zikir, maka bolehlah berzikir pada kita pada. Macam anak ahli keluarga kita, dia orang tak pandai berzikir, kita jadi imam dekat rumah. Betul, muslimin ya. Jadi imam dekat rumah, kita kena jaharkan, kena kuatkan zikir tersebut supaya anak kita dia boleh ikut, isteri kita dia boleh ikut, cucu kita dia boleh ikut. Itu dibenarkan dalam syarak. Tapi sebagian fuqaha Syafi'i juga ada yang mutaakhir berpandangan bahawa dia khuruj daripada khilaf. Dia keluar daripada khilaf. Dia apa dia buat? Zikir itu dia tahu bila zikir ramai-ramai. Jadi hadis Ibnu Abbas, maknanya ramai cara berjemaah. Dan ada juga zikir Nabi sebut sir, cara senyap. Apa dia buat? Dia buat zikir ramai-ramai tapi senyap. Subhanallah, semua senyap semua. Zikir sendiri. Seolah sendiri tapi dia berjemaah, tapi dia sir, dia senyap. Subhanallah, ikut imam juga. Lepas imam habis sebab Alhamdulillah, Alhamdulillah, senyap. Itu juga sebagai pendapat ulama Syafi'i yang kemudian maka mana-mana surau masjid yang selesa yang mana ikutlah pun. Terbuka, taklah terlalu ketat sampai tak boleh langsung. Senyap. Senyap itu. Saya pernah pergi masjid senyap. Bangun semua buat hal sendiri. Orang semua tercengang je. Duduk sila. Lepas tu cerita bisnes lah tuan-tuan. Sehingga ulama kita tegur benda ni. Apa kata para ulama dalam dia kata apa? Kalau ia pun kita ni tak nak berzikir juga cara ramai-ramai, tak nak bersama-sama orang dalam berjemaah, maka ketahuilah ada hadis Nabi SAW. Kan Nabi sebut dalam hadis, riwayat Abu Umamah meriwayatkan dalam hadis mengatakan bahawa sungguhnya para malaikat, innal malaikata, sungguhnya para malaikat itu berdoa dan berselawat ke atas orang yang masih duduk di tempat solat dia, sehingga sebelum ni lam yuhdas, sebelum dia berhadas, maka malaikat mendoakan, Allahumma firlahu warham. Nampak ni? Kalau dia tak nak berzikir pun tak apa, tapi duduk. Kerana Nabi sebut orang yang tak ada hadas, dia duduklah pada solat sampai dia habis solat, maka orang akan malaikat akan doakan dia. Itu Allahumma firlahu, ya Allah, Allahumma firlahu warham, dan merahmati dan kasihkan dia. Itu je. Sampai macam tu sekali ulama tegur bagi orang yang betul-betul dia tak nak. Tak nak. Jadi kita jadi agama macam itulah Islam. Hazal din. Ini agama. Ada dia punya jalan keluar dia dengan cara terbaik. Sebab kita kena berpegang kepada para fuqaha, berpegang kepada para imatul mazhab, bagaimana pandangan mereka. Walaupun kita faham mereka manusia biasa, ada benda-benda yang terlepas juga. Dia manusia biasa, dia bukan malaikat. Tapi nak ceritakan dia dengan kita. Jadi kita jangan banding Imam Nawawi banding dengan Imam Syafi'i. Jangan. Imam Nawawi tu banding dengan kita. Banding dengan kita. Saya tahu tuan-tuan, kita menuntut ilmu pada hari ini. Alim macam mana pun kita pada hari ini, belum tentu duit yang kita masa belajar tu duit tu bersih. Saya beritahu tuan-tuan pada hari ini. Orang bagi sedekah, orang bagi apa, ada satu kes tu, orang bagi duit faedah bunga bank, dia bagi pada budak lagi belajar. Pada bank tu bayar tol, ataupun bayar bagi orang buat tanda dan sebagainya. Tapi duit bunga ni dia pergi belajar, bagi orang pergi belajar ilmu agama. Ini masalah. Sumber untuk ilmu pun tak betul. Jadi macam mana ilmu tu nak betul dalam diri kita? Ini cerita berbanding orang terdahulu. Orang terdahulu, Imam Ahmad bin Hanbal kata apa? Dia menuntut ilmu dulu. Kata Imam Ahmad, dia miskin. Kata mak dia dalam Tarikh Baghdad dia sebut cerita ni. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menyebut bahawa sungguhnya dia miskin. Dia miskin. Mak dia anak yatim. Kata mak dia, wahai Ahmad, pergilah kau belajar ilmu hadis. Lepas dia hafal Quran. Tapi Ahmad dia kata, mak kita ni miskin, mak tak ada apa-apa pun mak nak bagikan kau mat. Dia kata, kau pergilah belajar, dia kata.
Tapi kata mak sediakan apa yang ada dalam rumah. Mak dia ambil tepung, ambil garam, ambil semua sekali ubat gigi agaknya tentu ikat, ikat beg-beg dalam beg dia, bagi dia, lepas tu mak dia pegang dia, wahai Ahmad, dia kata, kau pergilah nak belajar ilmu hadis. Dia kata, mak tinggalkan kau dalam penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kalau kita tinggalkan sesuatu pada Allah, nescaya barang itu takkan hilang, kata mak. Masya Allah. Mak sekarang yang ramai tuan-tuan, baru hantar nak dia asrama, petang telefon ustaz, ustaz anak saya okey tak? Berat tuan-tuan. Bukan semua lah. Itu dia. Jadi jangan main. Ibu sekarang tak, ibu lihat beza lah tuan-tuan. Dulu punya keadaan lain, kita raikan. Saya ini muda dulu, macam tu lah. Dia hantar, saya, ustaz anak saya okey tak? Dia tak boleh ustaz, saya bantal peluk dia pun saya terlupa hantar. Bantal busuk dia, macam-macam lah. Allahu Akbar. Tapi saya, budak ni, Imam Ahmad bin Hanbal tak ada. Pergilah Ahmad. Yang dia pergi, orang dulu pergi belajar, dia tak tahu sempat jumpa orang tua dia ke tak sempat. Bayanglah tuan-tuan. Imam Ahmad pergi, kata Imam Ahmad, aku pergi Kufah dulu. Lepas pergi Kufah, aku masuk Mekah. Tuan-tuan bayang daripada Kufah, Baghdad tu, Kufah nak masuk Mekah berapa jauh tuan-tuan? Jalan kaki. Kata Imam Ahmad dalam perjalanan tu dan dari Baghdad sebut, kata Imam Ahmad, banyak kali aku sesat jalan, dia kata. Tapi bila aku sesat jalan, aku berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas aku berdoa itu, kata Imam Ahmad, kadang-kadang lepas belum aku habis doa lagi, Allah dah tunjukkan jalan dia. Subhanallah. Kadang-kadang aku habis doa, maka Allah tunjukkan ini jalan dia. Aku ikut, dia kata. Pergi Mekah, belajar hadis. Pergi Madinah, belajar hadis. Last kali dia pergi ke Yaman tuan-tuan. Dia belajar dengan Imam Ahmad belajar dengan di Yaman, belajar dengan Syekh Abdul Razak San'ani, seorang alul hadis di Mekah. Kata Imam Ahmad, bila sampai di Yaman, dia punya bekalan dia habis. Yang mak dia bagi dia dah habis. Duit habis, apa semua habis. Orang kaya semua nak bagi dia duit. Kerana Imam Ahmad, ulama dulu, ketika dia belajar, nama dia dah naik. Orang dah kenal dia. Macam orang Sri UK ada seorang anak belajar hadis kat mana-mana. Tengah dia belajar tu, orang Sri UK dah kenal dah. Oh, anak dia ni balik, semua nak sambut anak dia balik. Alim ni. Sekarang tak. Sekarang anak kita jadi imam seorang budak ni. Anak siapa tu? Jadi imam. Anak siapa jadi imam tu? Ni anak ni cucu Haji Shah lah kata. Wah, ada anak ada belajar tahfiz. Itu kita tuan-tuan. Tak terkenal pun. Tapi zaman dulu, masa belajar, orang dah kenal siapa Imam Ahmad. Orang Baghdad kenal Imam Ahmad siapa. Jadi habis itu belajar Imam Ahmad tuan-tuan. Punya susah Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai dia kerja dekat ladang di Yaman. Dia cerita dia belajar di ladang, kerja. Batu orang upah dia ambil di upah tu, dikumpul balik. Dia balik, kemudian bawa dia balik ke Baghdad semua. Macam tu punya sekali orang dulu. Kita hari ni tak ada macam tu. Oleh kerana macam tu punya para ulama, usaha mereka untuk ilmu, maka kita percaya ilmu yang dapat pada dia. Macam tu benarnya ilmu, rezeki-rezeki yang dia belajar itu, maka benarlah ilmu yang dibawa itu. Kita yakin bahawa sebenarnya mereka dapat ilmu sebab Allah bagi mereka ilmu yang luar biasa daripada kita pada hari ini. Imam Ahmad hafal kata dari riwayat 1,000,000 hadis. 1,000,000 hadis dengan sanad dia sekali lah. Dengan sanad lagi 1,000,000 hadis. Imam Ahmad bin Hanbal alaihi rahmatullah. Baik, itu habis bab zikir tuan-tuan. Bab zikir, dan tuan-tuan amallah zikir ini siang, petang, pagi, petang. Beramal dengan zikir. Zikir itu perantaraan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu bila zikir ni dia ada kaitan dengan tasbih. Nak cerita pun tasbih pula. Tu tak habis tuan-tuan. Tasbih tu tuan-tuan carilah sendiri nas dia pun. Yang penting pakailah tasbih, itu je. Tak kira yang tekan tap ke, tak kira apa, ambil batu tu ikat ke, pulang. Itu satu cerita orang nak cerita pada tasbih ni, susah benda yang very sangat merugikan kita lah. Jadi tuan-tuan amal lah. Yang penting kita semua mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan kita untuk kita menjadi ahli zikir, orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang yang sentiasa berselawat kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana selawat juga termasuk zikir, kerana solat pun zikir, semua itu zikir, dan juga doa pun termasuk zikir. Jadi kita amal tuan-tuan apa yang para alim ulama kita ajar, para syuyukh kita ajar, kita amalkan insya-Allah. Itu bab zikir. Sekali lagi tuan-tuan, kena bab kunut pula tuan-tuan. Kunut subuh. Kita kena tahu kunut ni sebenarnya, kunut ni bukanlah banyak sangat. Kunut ni bukanlah satu.
kunut ni dia ada 3 kunut. Dalam fiqh dia bagikan 3 kunut. Pertama kunut nazilah, kedua kunut subuh, yang ketiga kunut solat witir Ramadan. 3 ni kunut. Baik. Dalam apa kita panggil dia kunut ni dia tak ada kelebihan. Bukan tak ada kelebihan, maknanya Nabi tak sebutlah kelebihan kunut ni. Kunut ni kalau orang bahas lebih kepada cara dia, kaifiat dia. Kalau tertinggal, duduk sahwi dan sebagainya. Dia ada pula tinggal sengaja dengan tinggal tak sengaja kalau belajar fiqh. Kalau belajar tinggi sikit lagi, belajar daripada mana pula dalil lah. Macam ni tuan-tuan ni kira tinggi lah. Nak cerita mana dalil dia pula, letih dia tuan-tuan. Nak cerita mana dalil dia. Jadi dalil dia dalam Muslim sebut, dalam Imam Muslim rahimahullah sebut, dia kata kan sallallahu alaihi wasallam qanata syahran thumma taraka, kata dia. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkunut selama sebulan, kemudian Nabi tinggalkan dia. Itu riwayat Muslim, Nabi tinggal. Sebulan je pun Nabi tinggalkan. Jadi itu kita tinggal lah. Maknanya hadis sekejap kita letak tepi. Pada hadis daripada dalil mazhab Syafi'i mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan bahawa adanya kunut selepas kunut subuh itu ada. Baik. Hadis jadi 3 hadis riwayat. Pertama riwayat Darul Qutni, kedua riwayat Al-Imam Baihaqi, ketiga riwayat Al-Imam Hakim Al-Mustadrak. Ada 3 riwayat. Riwayat pertama dalam Imam Baihaqi sebut bahawa sungguhnya hadis daripada Anas bin Malik bahawa Nabi SAW berkunut selama sebulan, kemudian dia tinggalkan. Kata Anas, fa'amma subhi, adapun kunut subuh, kata dia, Nabi SAW yaknutu, Nabi SAW berkunut hatta farakat dunia, sehingga Nabi SAW tinggalkan dunia. Nampak? Itu dia. Okey. Maka bertemu hadis lain pun cerita pasal tentang bacaan Nabi dalam kunut subuh. Kita tak payahlah hadis yang itu. Cuma hadis yang ini dia bertentangan dengan hadis Muslim tu. Betul? Maknanya bukan bertentangan, maksud dia bertentangan. Maka hadis ni pula Imam Jarir Tabari rahimahullah dalam tafsir surah Al-An'am, kalau tak salah, surah Al-Imran, kata dalam ayat tu Allah kata bila Nabi SAW di kunut nazilah ni, bila ramai para sahabat yang kena bunuh di kalangan hufazul Quran. Satu peristiwa, para sahabat di kalangan yang hafaz Al-Quran ramai yang syahid, dibunuh oleh kaum musyrikin. Maka Nabi menjadi marah dan Nabi menjadi sedih, dan sebulan itu Nabi baca doa kunut yang khusus melaknat kaum musyrikin tersebut, sehingga turunnya ayat Quran, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Maka kata ayat ni, kata Jarir Tabari rahimahullah, bila turun ayat ini, maka Nabi SAW berhenti daripada mengadakan kunut nazilah. Allah kata laisa laka minal amri syai'un, bukan urusanmu wahai Muhammad, bukan urusanmu nak mencampuri urusan orang-orang ni. Sama ada nak taubat ke, sama ada dia buat azab apa ke, kerana apa? Kerana ini semua urusan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan urusanmu wahai Muhammad. Maka maksudnya Allah tak nak sibukkan Nabi dengan hal inilah. Jadi oleh kerana turun ayat ni, maka hadis yang mengatakan bahawa Nabi kunut sebulan itu dalam hadis Bukhari dan hadis Muslim tadi, iaitu kunut nazilah. Adapun kata Anas, Nabi teruskan kunutnya selepas subuh, iaitu selepas sehinggalah Nabi meninggal dunia. Maka daripada sinilah Imam Syafi'i rahimahullah dan fuqaha Syafi'ah mengambil dalil dan nas mengatakan bahawa adanya kunut subuh. Dia panjang lagi cerita di belakang tu. Dia memang tak habis tuan. Benda khilaf dia tak habis. Benda yang pesan pendapat. Cuma yang menjadi kuat, tapi kata Imam Suyuti dan sebagainya, dia kata walau bagaimanapun Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal dia tidak berpegang kepada kunut,
itu bukanlah dia menolak kunut. Tanda dia apa? Tanda dia mereka witir pun mereka baca kunut. Mereka ada kunut lagi. Itu semua mereka. Cuma mereka tak berpegang kepada kunut sebagaimana Syafi'i yang memegang kunut iaitu selepas rukuk selepas subuh. Faham tuan-tuan Jadi ada pun dalil tak habis lagi dalil tuan-tuan. Ada pun dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam rukuk selepas subuh, kunut selepas apa dia? Selepas daripada rukuk, itu ada nas dia. Hadis riwayat Al-Hakim ada riwayatkan. Nabi katalah hadis tersebut katanya apa dia? Sahabat kata selepas Nabi rukuk, lepas rakaat yang kedua Nabi rukuk, lepas Nabi rukuk itu Nabi angkat tangan dan Nabi baca Allahumma hadini fiman hadait ila akhir. Itu hadis. Okey, Imam Syafi'i mengambil bahawanya kena baca doa kunut. Dan sejumlah para sahabat radhiyallahu ta'ala fuqaha kata Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, semua penjumpa para sahabat mengamalkan doa kunut subuh. Itu cerita. Jadi cerita dia bagi orang yang berpegang yang tak nak kunut subuh dan sebagainya, atau dia tu mazhab Hanafi dan sebagainya, itu satu pandangan. Maka kita Syafi'i yang mengamalkan mazhab Syafi'i, kita berpegang kepada kunut subuh. Itulah dalil dan nas dia yang kita berpegang. Selebih daripada itu kita pun tak tahu. Tunggu kiamat je lah nampak. Kerana perkara ini tak selesai kalau kita juga bagi saya satu perkara yang tidak baik segi akhlaknya apabila kita kata menafikan nas kepada mazhab yang lain. Walaupun kita kata tak direct kepada apa yang mencetuskan mazhab itu, tetapi kita seolah-olah mempertikaikan dia indirect. Maknanya kita pertikaikan apa yang telah disabitkan oleh dia, maknanya kita telah mengecam dia. Kita mempertikaikan ilmu dia. Sebab jalan tengah itu ada. Bagi orang yang tak nak berkunut, ini nas dia. Bagi yang kita mazhab Syafi'i yang berkunut, ini nas dia. Habis itu. Itu saja dari saya, insya-Allah tuan-tuan muslimat dan rahmati Allah SWT. Maka kita pada hari ini bukanlah kita nak bergaduh tuan-tuan. Itu yang malah cerita khilafiyah, lepas tu mesti tak baik hubungan lepas tu. Itu masalah dia. Kerana orang kadang tersalah pandangan dia bila kita cerita pencerahan khilafiyah ini, terus dapat lepas tu mesti tak nak dah bergaduh tuan-tuan. Jangan macam tu. Kadang-kadang ada di kalangan kita yang nak tahu ilmu dan maklumat dan sebagainya, mereka tak tahu bagaimana Islam itu. Ini Islam dia. Taklah begitu sempit. Tentu biasa dengar Imam Syafi'i dah tunjuk kepada penganut dia zaman dia hidup lagi. Cerita yang masyhur cerita lah, apabila dia ziarah di Kufah, ziarah kubur ni Imam Abu Hanifah, betul? Ziarah di Kufah. Habis dari Kufah dari sebahagian riwayat mengatakan bahawa sungguhnya dia Imam Syafi'i melawat waktu subuh. Apa Imam Syafi'i disuruh murid-murid Imam Abu Hanifah suruh Imam Syafi'i jadi imam. Apabila Imam Syafi'i dua benda dia tak buat. Pertama sekali dia baca bismillah secara senyap. Keduanya dia tak baca kunut. Lepas pada sembahyang subuh tu, mereka bertanya kepada Syekh Syafi'i, dia kata, Tuan Guru, kenapa Tuan Guru tak baca kunut dan tak baca bismillah? Kerana kedua-dua ini adalah dikira yang satu itu rukun di sisi kamu. Bismillah nyari ini rukun dan suratul Fatihah dalam mazhab Syafi'i. Dan kunut itu bukan sunat al-fa'at, sunat yang sangat penting, sunat yang berat bagi kamu. Kerana bagaimana tinggalkan? Kata Imam, taraktuhuma ihtiraman li sahibil hadzal Quran. Aku tinggalkan kedua ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Syafi'i, aku tinggalkan kedua ini kerana menghormati Tuhan punya kubur. Kerana itu pandangan dia. Kerana aku berada di tempat dia, aku menghormati pandangan dia. Itu tuan-tuan. Orang tu dah tak ada dah pun. Bukan orang tu ada daripada Imam Syafi'i, Hanafi bangun pula, tak ada tuan. Dan tak ada. Imam Abu Hanifah rahimahullah duduk dalam kubur tu. Maka tuan-tuan, masya-Allah, ini akhlak yang patut kita ikut. Para salaf kita, dan kita jauhi perkara yang boleh meretakkan hubungan kita. Kerana perkara yang kalau kunut mazhab Syafi'i pun, kalau tertinggal kunut pun hukum dia kena sujud sahwi. Dan Taqul Sadidah Habib Zain bin Smith rahimahullah, hafizahullah, menyebutkan bahawa sungguhnya kalau tertinggal pun
kunut dengan cara sengaja, sunat bagi dia istighfar, kerana kelalaiannya. Kelalaian. Itu aja. Kalau dia tak buat juga, sembahyang dia sah. Di sini mazhab Syafi'i, bukan benda yang berat sampai kalau kita buat sampai jadi berdosa, itu cerita lain. Ini sampai termasuk dalam perkara-perkara yang boleh membinasakan akidah. Ini cerita-cerita berat lah, tuan-tuan. Maka kita tak setuju lah. Kalau kunut pun termasuk dalam benda-benda yang dalam akidah, ini satu benda yang satu berat lah, tuan-tuan. Jadi kita jauhilah perkara ini, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri taufik dan hidayah. Jarahan saya tak layak cakap depan tuan-tuan ni. Ini yang mendengar, kata para habib kita, kata apa, tuan-tuan? Rahimahullah, kata kam min mutakallim bi barakati sakit, kata berapa ramai orang yang bercakap itu dengan berkat orang yang diam. Tuan-tuan, saya boleh bercakap ni berkat orang tua yang ada di sini, masya-Allah. Saya bukan aku pun, saya menunaikan hajat tuan rumah kita, saya pun tak bukan saya nak bercakap atas apa, tapi itulah sikit yang saya ada, yang kita dengar, belajar dengan para ulama, belajar dengan guru sana guru sini, kita kongsi bersama, insya-Allah. Dan bukan saya orang yang layak duduk depan ni. Imam Ahmad bin Hanbal, dia balik daripada Baghdad, tuan-tuan, daripada Baghdad. Sikit lagi, tuan-tuan, boleh sikit lagi tak? Sikit lagi, tuan-tuan. Dah bercakap tak boleh berhenti pula. Itu masalah. Betul. Jadi saya tak pergi bercakap dari subuh, tuan-tuan. Kuliah subuh, kuliah duha, sampai sekarang tak pergi bercakap lagi, subhanallah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa saya kalau banyak bercakap salah. Jadi apa dia? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, bila orang puji dia, Imam Ahmad yang angkat kayu dekat pasar. Dia balik dari belajar, dia angkat kayu, dia kerja jual kayu, tuan-tuan. Kata riwayat anak dia daripada anak dia Abdullah dengan Saleh. Imam Ahmad ni tadi Baghdad, yang cerita, yang nukilkan cerita Imam Ahmad ni anak dia Muhammad dengan Saleh. Muhammad dengan Saleh dengan Abdullah ni meriwayatkan cerita Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad ayat angkat, orang datang dari Imam Ahmad, orang Baghdad datang. Orang Baghdad datang, kata Imam, dia kata kayu tu Imam tak payah angkat, biar kami yang angkat. Ini bukan kedudukan Imam untuk angkat kayu ni, ini kita punya level. Imam jangan angkat. Biar kami yang angkat, Imam Ahmad, biar kami yang angkat. Kau tak layak nak angkat kayu ni, kata Imam Ahmad cakap apa? Dan riwayat sebut Imam Ahmad menangis, muka dia merah, kata Imam. Imam Ahmad lepaskan kayu tu. Imam Ahmad kata apa? Nahnu qaumun masakin, kata. Kami ni kaum orang yang miskin, orang susah, orang yang fakir depan Allah. Laula sitrallah, kalau Allah Ta'ala tak tutup keaiban kita, laftadahna, kata Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, kalau Allah tak tutup keaiban diri kita, maka akan malulah kita, kata. Aku bukan macam tu, kata Imam Ahmad. Macam tu ni, tuan-tuan. Ada saya ni, Allahu Akbar. Hadis apa hafal tak tahu, tuan-tuan. Inna atau inna jadi imam, tuan-tuan. Kuliah kafirun, tuan terbalik, tuan baca. Kuliah kafirun la abuna ta'budu, si ulang itu je. Lala orang belakang subhanallah, rukuk. Imam Ahmad hafal sejuta hadis, tuan. Orang muliakan dia. Satu cerita sikit lagi, tuan-tuan. Orang muliakan dia Imam Ahmad, sampai orang puji dia sampai berjalan. Macam ni dia berjalan, orang puji dia, anta imam, anta gaza, wahai imam gaza, anta sangat ni, orang tu hebat dah. Imam Ahmad duduk menangis depan orang, menangis Imam Ahmad. Imam Ahmad kata, jangan puji aku, kata Imam Ahmad, jangan puji aku, kata Imam Ahmad. Lau alimta ma indi min az-zunubi wal khataya al-hasawta fi ra'si bit-turab, kata Imam Ahmad. Macam tu jadi. Kalau kau tahu apa yang ada dalam diriku ini, daripada dosaku, daripada keaibanku, nescaya kau akan ambil pasir baling atas kepala aku, kata Imam. Itu dia tawaduknya para orang salaf yang terdahulu. Jadi mudah-mudahan Allah kurniakan kita sifat tawaduk, sifat rendah diri, kita belajar tundukkan pandangan kita dengan guru kita. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, hendaklah kamu rendahkan diri kamu kepada orang yang mengajar kamu, supaya ilmu itu masuk dalam diri kamu. InsyaAllah itu saja dari saya. Kita jumpa lagi, tuan-tuan. Maaf tersalah kata, menyakitkan hati dan sebagainya, dan itu semua daripada kekurangan diri saya. InsyaAllah muslim-muslimat,
Itu saja dari saya insya-Allah. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma nawi sudurana bi nur hidayatika kama nawtal arda bi nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran zahiran wa batinan qawlan wa fi'lan wa 'amalan salihan innaka 'ala kulli shay'in qadir. Wa anta ja'alna minas su'ada'i maqbulin wa la taj'alna wa iyyakum min ashqai mardudin bi hurmati wa bi jaysil mursalin. Sallallahu alaihi wasallam innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ijma'na wa hshurna ma habibina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam innaka 'ala kulli shay'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun al mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.